billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur lana min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Asyraqat nurullah wa zahara kalamullah wa sabata amrullah wa nafaha kalamullah tawakkaltu 'ala Allah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, amma ba'du. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan waridahnya kepada kita untuk diizinkan berkumpul secara online walaupun tidak secara jasmani dengan basyariah kita kan. Jadi kita diizinkan secara nikmat secara internet kan. Jadi tak ada masalah lah. Sebenarnya perhubungan rohani ni dia melebihi daripada apa yang kita sangkakan kan. Dia kelajuan nur tu berbeza dengan keadaan fizikal kan. Macam kita menggunakan nikmat Allah SWT yang ada ni, kita guna manfaatkan kepada jalan keridhaan Allah. Jalan keridhaan Allah mana kita berkumpul secara maya ni untuk apa tu menghadapkan hati kita kepada wajah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kepada Allah kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana menjadikan iradah kita ni menuju kepada kehendak untuk membersihkan hati, untuk mendapatkan kekuatan nur supaya apa? Menyuburkan iman tu balik. Pasal kita tahu keadaan manusia ni turun naik iman dia kan. Turun naik kadang okey, kadang tak okey. Jadi kita perlu membantulah sebagaimana kita memahami surah Al-Asr. Kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi untuk tajuk kali ini kita berpesan-pesan. Setelah kita mengisikan qalbi kita tadi, macam mana yang teman beritahu kan, dalam status Facebook sebelum ni kan, maknanya kita bila kita berada di dalam kondisi lemah tu tadi, waridah kita dah kurang, iman kita dah macam apa ni, ombang-ambing kan. Jadi isyarat tu sampai kan, macam teman bagi contoh walkie-talkie kan, dia tu low voltage, mana kita pun ada keadaan. Jadi masing-masing secara fitrah dia, bagi orang yang solid tadi, dia akan sedar, aku dah tak ni, aku dah sedar, aku dah hanyut. Ada kesedaran berapa daripada mutmainah tadi, nafsu yang tenang, yang steady, yang constant tadi, kita tahu dia dah turun kepada muhilmah, dah turun kepada lawamah. Yang lawamah ini berbisik-bisik tu tadi, kejap jenis hujab macam tu kan. Jadi dia dah ada isyarah. Jadi isyarah tu bila tu kita perlulah isi dengan jalan kita ni, jalan Arabilah tu, mengisi nur tu tadi dengan jazbah asma Allah Ta'ala tadi, al-ismuzannya, apa nama tu, kalimah tahlilnya, dengan keadaan murakabah ukufnya dan murakabah seterusnya, dia mengatakan orang tu menaikkan balik. Menaikkan balik. Pasal adalah hadir Rasulullah SAW, sahabat mengadu. Kadang-kadang dia rasa begini, dia rasa begitu. Adalah hadis tu panjang lah, teman cuma summary saja. Rasulullah berkata itu normal, katanya, maknanya keadaan hati kita memang ada bolak-balik, tetapi yang penting kita istiqamah. Jadi untuk berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan kesabaran tadi, teman dah pilih tak? Inilah ahli aturan baca, maknanya 10 sifat mentafsiri 10 sifat mazmumah. Jadi kita remind balik lah, walaupun mungkin tuan-tuan dah hafal, dah faham apa, kita remind balik sebagai pengisian tazkirah ringkas awal satu wajah yang kita isi sama, insyaAllah 30 minit lebih kurang lah. Okay, pertama apa dia? Cuba baca Syarahul Ta'am. Okey, maknanya sebut makna dia ada punya maksud. Yakni sangat gemar pada membanyak-banyakkan makanan.
Nampak ada. Tak. Adjust sikit. Tak ya. Okey, jadi tadi di situ dikatakan syaratul ta'am. Yang ini apa? Gemar kepada Banyak macam. banyak makan. Okey, jadi dari sudut sinilah macam mana kita melihat sunnah Rasulullah SAW. Dia kata baginda bersabda lebih kurang, maknanya apabila kamu makan, maka terbaiknya adalah berhenti sebelum kenyang. Yang dia katakan kenyang tu macam mana? Maknanya kenyang yang berlebihan. Kenyang yang berlebihan maknanya nak mengelakkan daripada kita termasuk dalam syaratul ta'am tadi, termasuk pada gemar kepada makan yang melampau-lampau ni. Maka kita, Rasulullah sarankan supaya berhentilah sebelum kita terlalu kenyang kan. Kalau kita melihat pada jasad basyariah ni, ada nasihat daripada sunnah mengatakan 1/3 air, 1/3 makanan, 1/3 udara. Itu pesanan ayah yang selalu tuan selalu dengar, ingat sangat. Mana kita participate bahagian tu supaya apa? Keseimbangan unsur tanah, api, air, angin tu tadi dia ada kesan tau. Kalau kita berlebihan makan tadi, ada hasil tu dah jadi macam kalau kita belajar sains pun, karbohidrat kita berlebihan, kalori kita dah lebih daripada keperluan. Jadi di situ saranan sunnah Rasulullah tu tadi dan para Arabilah yang menyebut bahawa sifat-sifat tercela itu antara permulaannya adalah syaratul ta'am. Mana bukan tak faham mata benda pula kita tak galakkan macam seolah-olah membenci makan, bukan. Maknanya kita kena berhati-hati dalam perkara yang disebut syaratul ta'am tu berlebihan, gemar kepada makan yang lebih kepada kadar dia. Jadi kita beringatlah. Macam teman dalam 40-an, kemudian ada masalah kesihatan sikit banyak. Allah jadikan kadang-kadang kalanya pengalaman teman dan guru teman besar dijadikan penyakit itu sebagai indikator warning. Indikator warning itu supaya kita berjaga-jaga. Contoh ada kecil diabetes, ada macam mana darah tinggi semua. Kita berjaga-jaga. Apa ni aku dah kontrol makan, aku dah ini. Maknanya di situ tarbiyah. Kadang-kadang kita tak faham. Aku dah kena penyakit. Sedangkan itu adalah satu indikator daripada Allah ataupun peringatan. Kalau kita melihat hikam, dia ada kata pencegahan itu adalah satu kornea. Tak semestinya kornea itu tak semestinya pencegahan itu satu bala. Ada kalanya pencegahan Allah Ta'ala macam pencegahan tu macam Allah Ta'ala tarik nikmat sedikit. Sebenarnya tarik nikmat sedikit itu adalah kornea. Dah masuk 40-an dia dah rasa tak kuat sangat dah apa semua. Sebagai peringatan kita nak meninggalkan jazbah cengkaman dunia ni sedikit lepas-lepas. Sebab apa? Kalau kita melihat orang yang cinta dunia, kita sentuh balik. Orang yang cinta dunia apabila dia menghadap sakaratul maut. Ini teman perkajian dari pengajian teman lah. Apabila dia nak melepasi roh tu, nak sampai qarqarah, yang menyebabkan kita lambat, kita rasa mencengkam, roh ni tak lepas dengan jasad, adalah kecintaan kepada gemarnya dunia. Mana berdunia dah berakar, macam kita lah tarik pokok kan, dah tunjang ni kemas dekat tanah tadi, nak kena tarik kena kuat lah. Sama juga kita apabila malaikat Israel besok dia kata dia nak menarik kita keluar daripada luar jasmani ni, jasad ni. Apabila kita ada cinta dunia, dia akan rentak kuat. Itu yang orang terjegi-terjegi, berjerit-jerit, lidah terjerit. Pasal dia ada kecintaan dunia berlebihan lah. Kita tak sebut dalam konteks sekadar dunia ni, umpama kata wasilah saja. Wasilah tu maknanya ladang ataupun alat untuk kita menyempurnakan tugas kita sebagai khalifah, sebagai hamba untuk menuju kepada jalan akhirat, menuju kepada negeri abadi kan. Tak adalah pula dalam jalan bila dalam orang beriman dalam syar'i sekalipun tak disaran membenci pula dunia. Terlalu benci, aku tak payah nak TV tinggal, perabot tinggal, semua tinggal. Kalau dia pun jadi miskin, dia pula minta-minta tak nak. Kita biar jadi orang beriman yang kata orang tu berusaha untuk dunia dan berusaha untuk keredaan Allah. Mana apabila dapat keredaan Allah, dapatlah jalan kebahagiaan di akhirat. Bagi orang bidah dia tak sebut menghendak pada akhirat kan.
Dia ada itu dalam apa nama tu, munajat suluk pada sebut kan. Dunia dan akhirat dia bencilah. Dia macam bukan menyalahkan kita benci dunia dan akhirat. Cuma apabila mendapat jazbah Allah Ta'ala tu, perasaan dia pada dunia tu tidak, apa nama tu, tawar. Dia jadi tawar sekata. Dan pada akhirat pun sebenarnya dia macam setara tau. Dia bukan jadikan dunia, dia benci dunia, dia sayang sangat akhirat tak. Jadi setara. Kenapa? Dia melihat ketinggian mendapat redha Allah tu mengatasi segala-galanya. Apabila kita mendapat redha Allah, dunia akhirat akan automatically dapat lah. Cuma orang kadang-kadang orang syar'i, orang fiqh ni yang belum mendalami jalan Al-Bila, dia merasakan kita hendaklah benci dunia, kita hendaklah cinta akhirat. Sebenarnya bukan kalau soal kita orang Al-Bila membenci dunia, kita tak mau pula akhirat, bukan. Kefahaman ni kena betul. Kadang-kadang orang tak faham apa orang sufi ni. Semua dunia akhirat tak nak pula kan. Dan bukan. Sebenarnya meletakkan keridhaan Allah itu sebagai al-ghayah, ahli tujuh. Sebagaimana kita memahami kalimah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Tuhanku, hanya Engkau yang kau maksudkan, keridhaan Engkau yang kutuntut. Apabila kita memahami manawiyah tu, mana komplit lah. Bukan bermaksud kita membenci dunia dan membenci akhirat, bukan. Apabila kita mendapat redha Allah, dunia akhirat mendapat. Itu janji Allah kan. Apa lagi matlamat yang lebih aula daripada redha Allah SWT dan mengikut sunnah Rasulullah SAW? Di mana lagi kan? Di mana lagi ketinggian yang ada kan? Itu yang kita kena faham. InsyaAllah. Jadi apa nama tadi? Ada apa nama tu, sifat tercela yang kedua? Syarahul kalam. Sebut makna dia. Syarah. Yakni sangat gemar kepada membanyakkan perkataan. Okey, syaratul kalam maknanya orang yang duduk dalam gemar sangat berkata-kata dalam bentuk yang tidak bermanfaat lah. Jumpa orang dia nak fight, jumpa orang dia nak hujah, jumpa orang nak debat. Dia sentiasa meletakkan diri itu dalam keadaan suka berkata-kata yang tidak memberi manfaat. Kita faham kena sifat-sifat tercela kan. Syaratul kalam maknanya sifatnya gemar kepada berkata-kata. Apabila orang yang gemar kepada berkata yang keadaan apatah lagi perkataan yang keluar tu yang tercela. Maki hamun orang. Sekarang kita lihat bahawa zaman netizen ni, zaman media sosial ni, bukan ada berkata dia guna keyboard. Guna keyboard pun kita melihat bagaimana kalam yang dia keluarkan. Apabila kita melihat orang tu lepas cakap, mencarut apa semua, main tibai sana tibai sini, kecam sana kecam sini, bahan sana bahan sini, maka dia tergolong dalam syaratul kalam. Orang yang gemar pada berkata-kata. Sama lah juga konsepnya apabila dia berkata-kata dalam keyboard, dalam media sosial, dalam tulisan, dia punya perkataan tu sebenarnya dizahirkan dalam batin dia. Sebelum kita keluar dia dah cakap, jawi dia berapa kan. Sama je keadaan sifat orang yang berkata kat luar kan, jumpa kat kawan kan, cakap lepas kawan tu baru, contohnya ada yang senang bukan pun susah pun, baru kahwin apa contoh 5 tahun, tak ada anak lagi, kadang memang rezeki kadang lambat kan, 5-6 tahun tak dapat, awak tak dapat anak, awak bodoh macam-macam lah, dia kutuknya kawan tu. Jadi bahasa yang keluar tu dalam keadaan tercela, sifat tercela, orang yang gemar kepada perkata-kata yang tidak memberi manfaat. Sifat dia itulah di situ yang kita melihat bahawa keadaan ini sebenarnya berlarutan. Nanti apabila dia akan melarat lah. Bila daripada kata-kata itu jadi pergaduhan lah. Begitu beginilah lah, naik kasut, naik nombor, naik benang ajang semua. Dah bergaduh, polis kan. Jadi kita melihat tu, jadi memerlukan jalan al-him. Jalan al-bila ni apabila kita memenuhi batin kita dengan nur zikrullah, dengan nur murakabah dan nur musyahadah, dengan jalan tasawuf, dengan jalan memerhati aib diri, maka sifat itu akan dipadamkan. Dijaga dengan al-him. Al-him ni kita tenang. Al-him tu dia ada asab, dia ada berkaitan lah. Al-mutmainah. Dia dalam kita nampak perkataan tu,
Orang kata tenang, jiwa yang tenang sebenarnya ada kategori dia, kategorize dia. Dia ada jenis-jenis dia kan. Banyak alhim tu orang yang menenangkan diri dia, dia sifat dia relax, dia akan apabila orang mengutuk dia apa, dia akan tenang, dia akan tidak tergolong, dia tahu dia tak nak melibat, menjebakkan diri dia dalam orang tadi syaratul kalam. Itu sebab dalam kita hikmah melihat, sebab teman datang banyak kali mungkin, apabila kita duduk dalam majlis tawajuh, kita akan disiplin yang kita disarankan dalam kafiat, menongkat lidah ke dalam. Okay, orang tak nampak. Kadang-kadang yang baru-baru student yang mau ambil kafiat, ustaz saya tak boleh lah nak nongkat lidah ke langit, rasa lidah nak tertelan dia dah tercekik. Kadang-kadang dia pun tak nampak sebenarnya hikmah. Jadi mungkin dengan penjelasan teman akan on air kat Facebook, mungkin student yang belum memahami itu akan melihat bahawa kepentingan disiplin meletakkan lidah ke langit adalah antaranya mendapatkan jazbah al-him, supaya kita menjadi orang yang mengawal percakapan, mengawal kalam. Wa imma dalam lafaz zahiri adalah wa imma dalam lafaz maya kan, internet. Dia akan mendisiplinkan diri. Tuan-tuan dah alami, tuan-tuan tahu. Sedikit-sedikit. Dia tak adalah kata kita terus jadi orang yang hebat, duduk tenang, alhim. Bukan, dia akan beruntun sikit-sikit. Jangan kita tengok, ya aku tak jadi lah juga. Sebab dia akan runtun, dia akan melihat kesan. Bila berkata tu, alhim datang, akal nyala, akal akan on. Tak boleh kata, tak sesuai lah. Kalau dia anda benda sesuai, dia akan back space balik. Dia tekan back balik. Dia kata, maka okey, tulis yang hidup sikit lah. Macam teman sama, teman umur 30-an kata dulu panas kan. Bila dah pengang kan, tulis macam bambu balun kan. Sekarang ni dah 47, dah 40 something. Dia akan jadi pelan-pelan. Kalau nak apa kata orang tu, yang menegur pun dalam nada kelakar ke, kita cubalah, sebab sifat Nabi tu dia ada kaitan. Sidik amanah tabligh fatanah tadi, dia akan combine, dia akan jadi chemistry, kita akan berubah sifat. Dia dah nak dijadikan sifat Rasul, 4 sifat Rasul tu tadi. Dia ada connection tu antara jazbah dan sunnah Rasulullah dan kelakuan akhlak Rasulullah. Dia ada connection. Tapi kita akan kupas tu bab lain lah. Okay, adik sambung. Ghadabun, yakni marah. Yang sifat yang ketiga ya? Okay, sifat tercela yang ketiga, ghadabun. Syaratul ghadab kan? Disebut ghadabun ya? Benda perkataan tu disebut berlebihannya pemarah. Orang yang kuat pemarah. Sebab apa dalam hadis Nabi Rasulullah SAW ada sebut, ada seorang sahabat meminta nasihat, ya Rasulullah, berikan aku nasihat kan. Sahabat Rasulullah bersabda, janganlah kamu marah. Dia tanya lagi, Rasulullah bagi nasihat pada aku, janganlah kamu marah kan. Dan kali ketiga sahabat itu tanya, berilah nasihat pada aku. Rasulullah tetap menjawab, janganlah kamu marah. Dalam hadis tu Rasulullah melihat bahawa sahabat tersebut, sebenarnya sahabat tersebut mempunyai, sebab Rasulullah pandang tembus, batin Rasulullah nur ala nur, dia boleh memandang sifat manusia yang tercela, apa yang ada pada orang tu. Sebenarnya sahabat Rasulullah tu, walaupun nasihat tu pada sahabat yang disebut dalam hadis tu, tetapi sebenarnya adalah nasihat kepada umat juga. Janganlah marah, janganlah marah, jangan marah. 3 kali pesanan. Dalam hadis bukan melarang total jangan marah tu, makna melarang kita marah yang tidak betul tepat kan. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Padahal satu masalah tu boleh dibawa secara tenang, dibawa secara bersabar, dibawa secara musyawarah. Tapi tidak dia nak marah kan. Dia nak marah, itu tak boleh kita kena. Jadi sifat marah tu sebenarnya banyak dia punya kata orang tu mazmumah, celaan dia, tercelanya tinggi sangat dia punya itu. Apabila kita marah, kita mengambil sifat nar. Nar tu dia akan naik ke mata. Itu kata orang mata merah tu. Nar tu dia akan naik ke mata kan. Api, kalau kita tengok api, tuan-tuan bakar tu, api dia tetap macam ni. Mana pun api tu, ada mana tengok api tunduk, melainkan tiup di angin lah. Itu ada anasi angin lain lah. Tapi dia tetap begini, tegak. Ambil lilin tengok, tegak. Jadi bila api dah masuk pada anasi diri, kita dah tak sedar, naik pada nar tu tadi, dia akan membakar daripada mata hati sampai ke mata atas.
Kita dah pernah rasa lah seorang satu. Cuma bagi orang yang ada bila dia marah tu kerana ada something yang nak diperbetul secara tidak berlebihan, tidak sampai menutup nur. Nar tu naik, dia tutup nur lah, habis lah. Habis lah bila nar naik, tutup nur. Kita punya kelakuan telah kata dalam satu hadis menyebut akan mudah kata orang dimanipulasi oleh syaitan. Ada satu menyebut apabila syaitan tu menguasai anak Adam dengan marah, maka dia akan seolah-olah dia akan mematungkan macam dibonekakan. Syaitan semua ni dia akan buat. Syaitan mudah dibonekakan syaitan. Apabila mudah dibonekakan syaitan, maka berlakulah pembunuhan, mencederakan orang. Mencederakan orang dia ada section berapa pula boleh dah kena lock up. Apatah lagi membunuh. Kita melihat, tengok berlaku pada remaja yang baru ni kat Terengganu. Dari mana manipulasi syaitan mudah sangat. Dah section 302. Masa depan dah rosak. Umat syaitan ni akan merosakkan umat Nabi Adam. Cucu cicit Nabi Adam dia akan rosak. Dah lah umur macam tu 19 lebih dah kena masuk court. Dah kena masuk turunnya mahkamah. Mak ayah bersedih kan, apa nak jadi kan. Masa panjang. Apa punya masa depan hancur lah. Dah tentu dah mungkin dalam penjara tentu hal. Kalau disabitkan pula 302, gantung sampai mati kan. Habis. Jadi macam itulah. Yang kita tengok ni bukan tak sedih, dua-dua kita sedih. Yang meningkat sedih, yang kena alami takdir dia begitu. Jadi begitulah. Kita memohon supaya anak zuriat kita jauh daripada takdir-takdir yang begitulah. Yang kata orang tu merosakkan. Mungkin pada dia tu ada sebab lah. Pasal apa dah. Antaranya solat lah. Itu kita berkaitkan pula. Kalau solat tak kemas, apatah lagi nak fikir kan. Jalan kita ni kita memperkemaskan solat, memperkemaskan zikir, mengkhususkan zikir pula. Bagi orang yang solat tu tentu dia ada zikirnya, cuma dalam jalan Al-Bila dia khususkan lagi. Mungkin dalam jalan syariah biasa yang tak ada khusus, orang-orang mubtadi atau orang awam, dia tidak melihat jalan zikir satu keperluan. Solat cukuplah, sembahyang waktu okey, dalam puasa lebih kurang. Tapi dalam jalan Al-Bila dia mengkhususkan bagaimana nak mengembangkan solat, bagaimana nak mengemaskan hati menghadap Allah Subhanahu Taala, mensuci bersihkan qalbi untuk meningkat daripada syariat tarikat hakikat makrifat, kan? Bagaimana untuk mendapatkan dawam solat tu solatul daimun kan, solat dawam maknanya berkekalan. Dalam Quran pun menyebut banyak solatul daim tu, tak sebutlah solatul daim tu, tapi hendaklah kamu berzikir dan sambil baring, duduk, berdiri kan. Itu semua makna-makna pengkhususan. Tapi cuma kalau orang tak ada jalan, tak ada guru, tak ada ikut secara tafsiri, secara spesifik kan, secara khusus dia tak nampak lah. Jadi kita nak memperbaiki syariat sebenarnya, bukan tidak ada bercerai tangan dengan syariat tarikat hakikat makrifat, semua seiring. Jadi itulah yang kita nak bagi. Sama-sama kita mengajak, yang mana teman boleh mampu, teman cara ajak seorang mampu. Ajak dengan berdakwah tu maksud sama lah, mengajak pada Allah dan Rasul. Kan cuma dalam kita ni macam-macam bentuk, jemaah itu, jemaah ini. Masing-masing jalan kita raihkan, tak ada pula nak kata orang tak nak rap satu sama lain, nak bangkah satu sama lain, tak. Yang mana tabligh jalan cara tabligh, yang mana tabayun lah apa semua. Kita cara begini, sebut istilah kadang-kadang sama je makna dia kan, tak kira tabayun lah, tak apa nama tu, cuma pengisian berbeza kan. Istilah tu tak adalah kata orang tu menjauhkan satu sama lain kan. Cuma fikrah, apabila fikrah yang tu dia punya fikrah ni berbeza kat sini dari segi furuk, dari segi ini kan, tapi tak berbeza usul tauhid, tak ada beza lah. Tetap mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, semua sama. Cuma pendekatan macam mana kita approach, macam mana kita praktikkan, itu saja perbezaan. Itu kalau kita apa nama tu, tak dibenarkan jumpa nak berjadalah. Tadi berjadalah tu dalam kata syaratul kalam tadi kan. Tu antaranya berapa minit dah? Dah 25. Jadi ada kita sambung yang mana sempat. Seterusnya adik. Hasadun, yakni dengki. Maknanya sifat yang tercela disebut yang seterusnya ialah hasadun, makna dengki, hasad dengki.
Jadi hasad dengki tu banyak dia punya maksud kan. Kalau kita dalam perkataan hasad ni maknanya dia menyimpan cemburu ataupun kedengkian yang berlebihan sehingga berniat dan berusaha untuk menjatuhkan, untuk mengurangi. Macam nikmat orang tu dapat tu, dia nak niat nak mengurangi, apatah lagi nak niat menjatuhkan. Tambah kita tahu antara kita berlakunya menggunakan medium sihir, menggunakan kaedah sihir, maknanya dia bermohon dengan pertolongan jin dan syaitan kan. Apatah lagi dah syirik lah tu. Apabila dia berjumpa bomoh, contohlah bomoh syirik lah, bomoh sihir, dia pertama dia dah syirikkan dengan niat untuk buat jahat. Kemudian dia bermohon minta pertolongan bomoh tu sendiri. Bomoh tu pula menggunakan manipulasi jin syaitan. Jadi dah banyak syirik kat situ dah. Perbuatan yang hasad tu tadi, of course dah sifat mazmumah kan. Apabila dia bergerak kepada menuju kepada benda-benda yang ni, niat tak elok, dah perbuatan fasik, dah buat lagi satu step bermohon dengan sihir, cara sihir, dah jadi syirik. Dah berapa step dah tu kan. Sifat hasad tu tadi, sifat hasad dengki tu tadi. Tetapi dari Islam pula, syariat pula membenarkan perasaan cemburu yang menyebabkan dia rasa nak berlumba. Itu tak apa, belajar dari segi ilmu, dari segi berusaha untuk mengubahkan keadaan ekonomi dia. Itu cemburu yang tidak melibatkan kerosakan. Kalau kita melihat hasad tadi, dia melibatkan kerosakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sifat hasad itu membakar amalan kamu seperti mana api membakar kayu-kayu yang kering, daun-daun yang kering. Apabila kita hasad tu tadi, sifat nur tu tadi, kita melihat, kita akan rasa aku dah bengar ni. Dia akan, daripada nur tu tadi, dia akan bakar wari-wari tadi, jazbah hati yang nur qalbi yang kita dapat tadi. Dalam lepas contohlah kita zikir apa semua, kita mendengki saja bila rasa hasad tu yang berlebihan, bukan kategori yang cemburu yang apa nama tu, hasad yang tidak memberi kepada kerosakan. Ini hasad dengki yang melibatkan kerosakan. Dia tengok contoh orang tu, dia buat rumah baru ni, tak berjadilah aku nak ini, apa nama tu, besok aku nak apa nama tu, buat petrol lah apa dah kan. Jadi banyaklah keadaan hasad yang bisnes dia ni dah macam maju je, aku tak jadi, aku tanam lah apa kan. Tanam dia sup bunjut ke apa buka-buka sup bunjut. Tanam lah apa benda yang dia panggil bomoh dia ikat patung. Adalah kaedah-kaedah jin syaitan ni. Kita tak perlu kaji lah benda tu. Cuma dalam kafiat tuan-tuan belajar tu, dia ada kaedah lah nak membatalkan, nak memulangkan, nak membakarkan, nak melenyapkan, nak melontarkan. Tu ada tuan-tuan yang ambil kafiat tuan-tuan dalam amal, boleh faham lah. Cuma keadaan yang sebut tadi bahawa sifat yang mazmumah tu tadi, dia bukan tinggal sifat saja tau. Dalam keadaan Jalan bila memperincikan tu, bahawa benda-benda tu menjala kepada kerosakan daripada sifat tu sebenarnya duduk dalam. Tetapi apabila dia dah menjala, letak kita dah bendung, dia akan keluar. Syaratul kalam tengok, mula bercakap je tapi pergaduhan. Syaratul ta'am, makan berlebihan, dah jadi penyakit, dah jadi sakit kan. Sakit tak ada dapat ibadah kan. Nak punya buka ibadah dah jadi susah. Isyarat tu apa pula? Ghadab kan, marah kan, memarah dan kedengkian. Jadi kita melihat tu, sifat mazmumah tu memberi impak yang besar kepada seluruh kehidupan manusia. Jangan kita ingat sifat tercela tu dalam tasawuf je. Tak apalah, kita baca je, jadi kita bahawa benda ni mentafsiri tu, benda ni memberi impak kepada kehidupan. Tuan-tuan ada tengok kan macam-macam cerita daripada kita ada kedengkian, bos apa nama tu, bos dengan pekerja ni begini, bos dengan yang si A dengan si B macam ni. Bergaduh lah. Dengki buat surat, macam-macam lah, ambil gambar, fitnah begitu begini. Daripada hasad dengki tu tadi, dia macam nuklear, sikit je tapi meledak dia kuat. Dia punya impact dia besar kan. Jadi seterusnya lagi last sekali, ada lagi kan, baru nombor apa ni? Ni baru nombor 3. Nombor 3 kan, nombor 3. Tapi nak ni dah 30 minit dah. 30 minit. Jadi mungkin kita sambung seterusnya lah yang kelima. datang. Yang kelima. Kita sambung insya-Allah bulan depan tajuk ini ataupun kita tajuk lain. Jadi tuan-tuan boleh buka apa? Mic kan?
Boleh buka masing-masing. Kalau nak tanya ke apa ke. Dah 30 minit Hanif Dah 30 minit ni. 30 minit. Jadi mungkin ada sesi pertanyaan ke? Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Yan. Okey, sila. Ya. 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 Jadi so far memang benda ni dah panas kat viral apa semua. Jadi berbagai bentuk penjelasan alim ulama, penjelasan umara kan, meletakkan SOP. Jadi sekarang ni kita ni melihat bahawa bila kita katakan masjid, macam kita rasa tak terkena. Sedangkan dalam pengkajian alim ulama meletak bahawa apa yang sandaran tu daripada sirah Rasulullah, daripada hadis Rasulullah. Kan, kalau kita melihat bahawa sekiranya perkara tersebut sebagaimana yang Yan kata, tanggapan orang bila dalam masjid tak kena, tak apa semua tu merupakan satu maknanya menidakkan perkataan Rasulullah. Rasulullah dah pesankan, sekiranya kamu kena apa wabak, maka janganlah kamu masuk, janganlah kamu keluar. Jadi di sini daripada hadis itulah pengkajian para alim ulama meletakkan di samping berlaku pada selepas zaman 500 Hijrah kan. Sebab lepas itu pakar perubatan Islam Ibn Sina pun meletak, dia dah kaji bahawa apabila berlakunya ta'un tu masa wabak, kita kadang-kadang kita faham ta'un, penyakit ta'un kan. Ta'un tu perkataan Arab menyebabkan masa kerja wabak yang separate, dia punya sebaran yang cukup kuat. Jadi di sinilah bahawa meletakkan SOP masjid setengah tu, masjid tak tutup tu. Dia buat jarak saja. Apabila jarak dia kata bukan sunnah kan. Sedangkan ru'yah, apa dia panggil rosah. Contoh, kita bagi sampel lah. Apabila seorang tu sakit, kita melihat perjalanan solat dia dah berubah lah. Contoh kan, nak sujud, boleh dia benarkan sujud, angle dia dah berubah. Jadi samalah konsep bagi orang yang para ahli ulama majlis fatwa meletakkan SOP jarang daripada ni. Sebab dia punya kategori tu juzuk tu tadi dah jadi juzuk orang yang duduk dalam keadaan sakit. Bukan katakan orang yang dalam masjid tu sakit, bukan. Keadaan wabak zaman tu dah jadi pandemik. Mana sakit, mana bila pun sakit, keadaan solat sendiri yang asalnya waktu sihat dia boleh rapat. Tetapi apabila waktu sakit dah ada penjarakan kan. Kalau kita tengok dalam satu video tu menceritakan Ibn Sina punya bagaimana dia punya approach dia kepada penyakit yang berlaku pada waktu tu. Dia kata duduk pada tempatnya, jaraknya jangan dekat, dia kata cuka. Itu betul lah tu. Sama lah SOP yang kita buat kan, sanitize sangat. Jadi apabila dikatakan rosah, maknanya ada keringanan daripada apabila berlakunya keadaan zaman yang berlakunya ta'un ataupun pandemik tu, bolehlah jarak kan. Apa masalah? Habis tu kita nak pertikaikan orang sakit tak boleh sujud, kita kata kamu tak ikut Nabi ke, tak sujud. Kenapa? Sedangkan rosah orang pengajian ulama bila sakit boleh kan. Dia benarkan berbaring, benarkan duduk, boleh kita rat orang tu, boleh kita pangkar. Apa ni? Hang kena semayang, betul ni, tak betul ni, semayang ngeri ni. Nak kata macam tu kah? Dan tentu tak betul kan. Jadi di sinilah ahli ulama mengatakan tu melalui dalil akli, dalil nakli kan. Apatah lagi kita dalam duduk aja bila dapat dalil musyahadah. Dalil musyahadah tu makna kita menelik bahawa di mana kebenaran kan. Tapi kita tak boleh dah buka bab ni kan. Kita cuba dibenarkan dalil akli, dalil nakli dan dalil ijma' fatwa. Kita kena ikut itulah.
Jadi tak ada masalah. Cuma yang dalam kata teman faham orang yang meletakkan begini punya kes ni orang yang baru, kita tak boleh kata merendah, tapi baru nak kata baru nak kalau kita kata dia kita merendah orang tak, tapi itulah sifat dia. Teman-teman saya cakap sifat orang yang baru dapat hidayah. Tak apa, kita tak adalah kita macam kita kata dia condemn teruk sangat. Cuma kalau ada ulama ada letak tu, kita kena respect kan majlis fatwa. Kita baru form 1, kita dah jumpa pakar, profesor, PhD, master cakap, ini kita terima lah. Oh, takkan kita nak bangkah cakap-cakap apa. Kita melihat siapa yang berkata dari segi ke bidang dia punya apa nama tu, keilmuan dia. Kita kena faham al-zahiru wal-batinu kan. Al-zahir juga nama Allah, al-batinu nama Allah. Jadi takkan kita nak tolak kita kena ikut ni kan orang Nabi yang SOP ni mengarut dajjal punya ni, macam-macam kita duduk. Ni elemen apa nama tu, pengaruh ilmu nanti apa semua rapi-rapi pula dah. Kan kalau kita tengok. Jadi kita kena faham bahawa apa yang majlis fatwa dan apa yang umara buat, ada apa para ahli uli amri buat dengan ahli ulama buat adalah demi kemaslahatan, demi kebaikan, kesejahteraan kan, kesejahteraan umat kan, kena ikutlah. Sebenarnya dekat sebenarnya kalau tak rapat pun, kalau apa pun terhad jemaah, bagi orang berbeza ni khusyuk dengan Allah Taala kan. Kalau kita cakap ni buat ni lagi pula orang ni bahawa apabila solat wala berjemaah, batin dia sebenarnya jasad dengan makhluk, hati dengan Allah. Kan? Apa masalah kan? Dia maknanya hablum minan nas tadi tak kat mana? Waktu kita masuk ambil wudu apa semua, bawa sejadah, jumpa orang Assalamualaikum. Hablum minan nas tu. Angkat takbir Allahu Akbar. Hablum minan nas ada tak ada waktu tu? Dah lenyap. Bukan tak wujud tapi dah lenyap. Semata-mata batin hablum minallah. Kita dah paling faham kan? Jasad kita tetap ada dengan sahabat. Ini tak bila tak rapat pahala kurang apa semua. Itu yang jadi problem tu, kita tak melihat bahawa bagaimana apa nama tu, apa yang terjadi di sendiri adalah tarbiyah daripada Allah. Macam mana kita nak menerima kedudukan kita dengan hablum minan nas. Kan kita nak tolak benda fatwa. Kita nak erat semua, kita nak erat orang-orang yang dah kata orang tu faqih dalam bidang dia. Teman tak berani walaupun teman bidang tasawuf apa, kalau ada orang faqih lagi dari segi bab lain, teman tetap menerima, tak ada masalah kan. Kalau ada bidang kita sembut, teman selalu dengar pengajian hakikat lain, teman tengok di mana kan, di mana yang kita boleh kita bawa, kadar yang kita bawa. Jangan benda yang kadar yang kita tak boleh mampu nak bawa, kita cuba nak absorb je tu. Itu jadi kita isi apa semua kan. Kadar kita tak mampu, jangan kita nak cuba bawa kan. Itu perlukan pantauan, perlukan didikan, perlukan guru kan, bimbingan kan. Sebab tasawuf ni ada banyak maratib dia, tingkatan dia. Mubtadi, mutawasis dan muntaha kan. Ada lagi sampai kalau kita melihat kitab-kitab Hamzah Fasuri apa semua tu, Asarbat Al-Arifin, teman suka baca tu. Tapi teman tengok kadar dia. Itu teman nasihat kepada tuan-tuan buat semua. Baca kitab tinggi boleh, tapi melihat mana kadar kita. Ini tak, yang tinggi pun kita rendah juga. Faham sendiri trail juga macam mana ni kan. Yang ustaz ni lokal lah, apa rendah lah tentang trail ni pula kan. Itu yang problem pula mereka kebanyakan ya, student ni, murid-murid. Jadi kena faham. Sebab runtunan Allah tu nak mendidik hati manusia daripada tingkatan demi tingkatan dia runtun sikit-sikit. Tak tergelonjong. Tapi itu adalah sifat bagaimana disebut dalam satu kitab bahawa sifat Adam tu sendiri, bukan sifat Nabi Adam tu, sifat Adam tu sendiri. Fitrah Adam ni, dia belum apa, roh tu baru masuk ni, dia tergesa-gesa. Sebab berlaku pada Tok Adam kita lah, dia nak baru rohani sampai kat perut dada, dia nak bangun dah. Itu maknanya ditempelak oleh Allah Ta'ala sesungguhnya Adam ini, sifat Adam ni adalah tergesa-gesa. Jadi kita jagalah. Adakah sifat tergesa-gesa ada pada diri kita? Nak beri fatwa tergesa-gesa, apa ni? Begini ada orang tu gini berkata ni tak betul ni. Ini semuanya penama tak ikut Nabi lah. Tergesa-gesa lah tu, kaji dulu. Pasal apa kan? Dah ada orang bagi penerangan, dah ada orang bagi video, dah ada orang bagi kenyataan mufti, ikutlah. Pasal ni jangan kita kedengar. Macam orang tahu kan, kedengar sifat siapa balik. Kita faham lah sifat iblis. Suruh sujud hormat pun tak mau. Kadang-kadang kena halau.
halau oleh syurga kan. Jadi itulah penjelasan sembah, insya-Allah boleh. Kau lain lah. Ya. Boleh lah. Boleh lah, insya-Allah. Jadi ada lagi kah? Jamuan kita makan ambil bau. Ambil bau. Macam apa tu dia? Aduh, ambil bau. Jala. Kejala. Itulah. Cijal dia tapi tak ada orang sini. Ya. Menuntut doa kita berbagi ni lah, bagi Mika lah doa ni. Haji lama tak dengar Haji doa. Teman minggu bulan lepas Mika pula. Teman doa yang tak tahu Mika dah daripada rantau hujung tadi. Boleh pergi dekat mic sikit lah Haji ya. Doa penutup, doa selamat insya-Allah. Rindu nak tengok kawan-kawan. Umi masuk muka Umi. Amin. Tutup pun ni. Amin. Bismillah. Bila lagi? Tutup lagi.